kita bawakan satu sesi wawancara mengenai dengan literasi komunikasi antara budaya. Jadi kita teruskan saja Muammar. Dan narasumber kita pada hari ini insyaAllah akan lebih lanjut mengupas berkaitan dengan tajuk berkenaan iaitu Yang Mulia Puan Dr. Malaizati binti Syekh Abdul Hamid, penolong Profesor Universiti Teknologi Brunei selaku Presiden Persatuan Membaca dan Literasi Brunei. Hani. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Puan Doktor. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, satu tajuk yang cukup menarik juga ya, Puan, berkaitan dengan literasi komunikasi antara budaya ini. Bukan hanya setakat kata ni sahaja di negara Brunei Darussalam, tapi ia menyentuh tentang budaya itu sendiri. Jadi lebih lanjut agar kita ni faham apa yang akan dibincangkan, mungkin dapat Dr. Malaizati sendiri maksudkan ataupun kongsikan maksud bagi tajuk tersebut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Jadi maksud tema literasi komunikasi antara budaya atau dalam bahasa Inggerisnya intercultural communication adalah keupayaan untuk berkomunikasi dengan orang dari pelbagai budaya. Dengan maksud lain, kita berinteraksi secara berkesan merentas garis budaya dan ini memerlukan ketabahan dan kepekaan terhadap perbezaan antara satu sama lain. Dan seterusnya ini juga merangkumi contohnya kemahiran bahasa, adat resam, cara berfikir, norma dan tabiat-tabiat sosial. Jadi itu secara ringkasnya maksud intercultural communication ataupun literasi komunikasi antara budaya. Menarik sekali dan baru tadi juga bersama dengan rakan-rakan Ketani di daerah yang lain telah pun mengongsikan satu program mengenai dengan student exchange program bersama dengan penuntut-penuntut Korea. Jadi ada keselariannya bersama dengan topik wawancara kita pada kali ini, literasi komunikasi antara budaya, berkomunikasi dengan mereka yang berlatar belakangkan budaya yang lain. Jadi seterusnya kita ketahui juga 8 hari bulan September pada hari ini telah pun ditetapkan oleh UNESCO sebagai Hari Literasi Antarabangsa atau International Literacy Day, dan lazimnya setiap sambutan itu mempunyai tema yang tersendiri. Apakah temanya pada tahun ini? Baiklah, terima kasih Hani. Jadi tema Hari Literasi Antarabangsa 2023 ataupun ILD 2023 adalah menggalakkan celik huruf untuk dunia dalam peralihan, membina asas untuk masyarakat yang mampan dan aman. Okay, jadi itu translationnya bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris, it's promoting literacy for a world in transition, building the foundation for a sustainable and peaceful societies. Okay, itulah sebenarnya. Jadi saya ingin mengulas mengenai dengan tema ini. Izinkan saya mengulas ya? Ya, silakan. Jadi ILD 2023 adalah satu platform usaha untuk mempercepatkan kemajuan ke arah pencapaian matlamat pembangun mampan 4 SDG dalam pendidikan atau dinamakan dalam bahasa Inggeris Sustainable Development Goal 4 iaitu Quality Education. Jadi sekarang nampak pada skrin itu adalah satu quote from United Nations in Culture and Education. Culture and education are the backbone of sustainable development. Together, they shape who we are and who will become. Jadi dalam bahasa Melayunya, kebudayaan dan pendidikan adalah tunjang kepada pembangunan mampan. Bersama-sama mereka membentuk siapa kita dan siapa kita menjadi. Jadi itu adalah salah satu yang dimasukkan bagi tema ini. Dan saya akan explain lagi lebih lanjut ISD 4 mungkin bagi untuk penonton ingin mengetahui Jadi saya ingin melanjutkan lagi Jadi matlamat pembangunan mampan 4 ataupun SDG 4 itu adalah satu usaha untuk memastikan pendidikan berkualiti atau quality education yang inklusif dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Dan matlamat ini adalah memastikan semua kanak-kanak perempuan dan lelaki menamatkan persekolahan mereka rendah dan menengah secara percuma iaitu menjelang 2030. Dan ini juga bertujuan untuk menyediakan akses sama rata kepada contohnya latihan vocational dan untuk menghapuskan jurang luas antara jantina dan kekayaan serta mencapai akses universal kepada pendidikan tinggi yang berkualiti. Menurut anggaran yang terbaru menunjukkan bahawa dalam kalangan 59 juta kanak-kanak, 1 daripada 5 ataupun 1
at least 1 in 5 children out of 59 million daripada mereka adalah tercicir. Okay. Dan trend terkini menunjukkan bahawa 2 daripada 5 kanak-kanak ataupun 2 out of 5 children globally atau secara global tidak bersekolah dan tidak akan pernah menjejakkan kaki dalam bilik darjah. Jadi matlamat SDG 5 ini menekankan bahawa jurang ini mesti ditutup walaupun masyarakat antarabangsa terpaksa menangani cabaran kualiti dan kesaksamaan dalam pendidikan yang lebih jelas. Jadi saya rasa berbalik kepada tema pada tahun ini, ILD 2023 tahun ini akan diraihkan di peringkat global secara negara dan tempatan di seluruh dunia. Di peringkat global, satu persidangan akan dianjurkan secara peribadi face to face dan di dalam talian pada hari Jumaat 8 September pada hari ini di Paris, Perancis. Dan perayaan global ini akan termasuk upacara penganugerahan hadiah celik antarabangsa UNESCO untuk mengumumkan program pemenang pada tahun ini. Okay? Itulah secara ringkasnya mengenai ILD 2023. Baik, Puan Doktor, kita berbalik juga kepada literasi komunikasi antara budaya berkenaan. Mungkin ada lagi dapat dijelaskan dengan lebih lanjut antara penerangan berkenaan. Ya. Baiklah. Jadi bagi saya slide yang akan tertera sekejap lagi. Topik pada hari ini sangat berfokus kepada budaya dan perkataan budaya ini mempunyai maksud yang sangat luas. Secara ringkas saya ingin menjelaskan perkataan atau maksud budaya terlebih dahulu. Jadi sekejap lagi ada skrin. Budaya ini berbase kirakan merujuklah kepada teori cultural iceberg, yang sangat terkenal, yang mana mengikut teori ini ia menggambarkan budaya seperti gunung ais. Jadi di atas gunung ais itu kita nampak di atas ais adalah aspek budaya yang boleh dilihat. Contohnya seni, bahasa, tingkah laku, makanan, pakaian, perayaan contohnya. Jadi itu yang di atas ais. Tapi di bawah ais itu adalah aspek budaya yang tidak kelihatan. Contohnya nilai, adat resam, status, peranan, peraturan, corak pemikiran, kepercayaan, tradisi dan persepsi. Jadi segala aspek yang kita tunjukkan pada orang lain itu adalah yang kita nampak di atas air, iaitu visible dan senang untuk dibaca oleh orang lain. Jadi mereka boleh mengenali kita, mengenali budaya kita, iaitu seni kita, bahasa kita, tingkah laku dan sebagainya. Makanan, cara kita berpakaian, perayaan kita juga. Semua itu adalah aspek yang kita nampak. Tetapi ada aspek budaya yang tidak nampak atau less visible. Ini bermaksud segala nilai, adat resam ke, status, peranan, peraturan, semuanya tidak senang kita tunjukkan atau dikenali. Jadi inilah yang harus kita kenali dengan secara lebih dekat. Jadi secara ringkasnya, seseorang boleh mengenali seorang lain dan kita boleh berkomunikasi dengan seseorang dengan mengenali budaya mereka dari above the water, above the air, water. Tetapi komunikasi akan menjadi rumit dan mencabar bila kita tidak nampak aspek budaya yang di bawah air itu, bawah air gunung itu. Dan inilah cabaran dari segi budaya yang mesti kita fahami dan kenali secara lebih mendalam. Okay. So saya harap itu ada menjelaskan mengenai aspek budaya. Jadi dengan Ketani cuba untuk memahami setengah budaya tersebut, bukan sahaja dari segi budaya yang nyata dan dapat dilihat, tip of the iceberg ataupun di atas paras air itu, tetapi dengan komunikasi yang efektif dapat Ketani fahami dengan lebih lanjut aspek budaya yang lebih mendalam. Jadi seterusnya secara ringkas, apakah faedahnya pembelajaran budaya secara global melalui komunikasi antara budaya ini? Baiklah, terima kasih. Pembelajaran budaya secara global melalui komunikasi antara budaya itu seperti yang kita nampak di slide sekejap lagi adalah merujuk kepada terma yang disebut sebagai kepelbagaian budaya ataupun cultural diversity dalam bahasa Inggerisnya. Jadi mengikut penyelidikan, ada mencadangkan ia akan menyebabkan jika kanak-kanak diberikan bina keyakinan diri dan kemahiran anak-anak dari kecil. Kedua, kita meningkatkan kesedaran, penghargaan dan memaklumkan kepada kanak-kanak tentang kepercayaan dan kebudayaan yang pelbagai ataupun very diverse budaya. Dan ketiga, untuk memaksimumkan pencapaian akademik dan kejayaan pendidikan anak-anak. Jadi dengan cara ini, dengan 3 faedah ini yang tersebut ini yang di atas skrin, jika anak-anak kita diberikan pendedahan awal mengenai kepelbagaian budaya ataupun cultural diversity,
maka anak-anak dan pelajar-pelajar contohnya akan menjadi lebih open-minded atau bersifat lebih terbuka untuk menerima idea-idea dan belajar dari teman seperjuangan daripada mana-mana budaya yang cukup sihat, bermoral dan berintegriti tinggi. Dan bagi saya, komunikasi yang jenis ini boleh membagi lebih efektif dan lebih berkesan, dan kita akan lebih lancar dan lebih senang berkomunikasi dengan orang dari mana-mana budaya. Asal kita memahami di mana datang budaya mereka itu. Contohnya lah. Jadi I hope itu menjelaskan. Ya, insyaAllah penonton kita juga dapat memahami apa yang pun dikongsikan bersama dengan Dr. Mala Izzati berkenaan antara literasi komunikasi antara budaya berkenaan. Penting untuk kita ni memahami budaya berkenaan agar dapat memantapkan lagi komunikasi tersebut. Selain daripada yang telah pun dikongsikan oleh Doktor sebentar tadi, adakah ada lagi perkara-perkara yang lain yang dapat ditekankan ataupun dikongsikan kepada penonton kita? Okay. Baiklah. Saya ingin menyatakan bahawa hari ini adalah sempena tema Hari Literasi Antarabangsa, dan itu temanya adalah menggalakkan celik huruf untuk dunia dalam peralihan. Jadi kita membina asas untuk masyarakat yang mampan dan aman. Jadi saya ingin menyampaikan mesej literasi bagi secara umum. Pembacaan dan penulisan ini sebenarnya penting bagi anak-anak dan pelajar-pelajar. Tidak kira apa saja bahasa, tidak kira apa saja budaya. Sebab kita menggunakan bahasa tu, orang bahasa adalah kita. Okay? Bila kita menggunakan satu bahasa, itu berarti that's where we come from. Itu background kita, latar belakang kita. Jadi walau bagaimanapun iliterasi ataupun buta huruf tidaklah senang untuk ditangani. Jadi kita sebaik-baiknya berganding bahu untuk membantu anak-anak kita contohnya atau pelajar-pelajar kita untuk mengatasi masalah buta huruf yang saya nyatakan tadi secara global sangat besar nomor-nomornya. Dan kalau boleh kita meluangkan masa untuk contohnya sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak, bagi ibu bapa dan keluarga. Kedua, kita kalau dapat menanam sifat rajin membaca secara terus-menerus di rumah ataupun di luar, mungkin secara sendirian atau berkumpulan. Kadang-kadang bila kita ni membuat pembacaan secara berkumpulan lebih efektif, lebih seronok. Ya, lebih seronok kan. Jadi kadang-kadang tadi membaca dengan children, dengan anak-anak, terutama ibu bapa. Bila muka buku tu kan sungguh macam cantik kan melihat bapa membaca sama bapa mama membaca sama anak. Jadi kanak-kanak pun ada inspired untuk memegang buku. Betul. Itu yang faktor nombor 2. Ketiga, yang saya ingin benar-benar untuk mengemphasis membaca di rumah sebelum tidur. Ataupun bedtime reading. Sebab bedtime reading ini dikira sebagai satu penggalak yang boleh menanai sifat suka membaca atau rajin membaca. Jadi kalau macam anak saya sendiri, saya encourage orang biar tidur sebelum buku daripada tidur dengan device. Betul. Sebab sekarang ni dipahami cabaran yang sekarang kita hadapi lah cabaran dengan digital device ni. Sangat kuat cabarannya. Jadi saya sebagai orang ibu, saya sangat memahami, dan I think sebab itulah saya bagi saya seorang ibu kan, saya ingin melimitkan screen time. Jadi itulah yang salah satu cabaran yang benar-benar betul mesti tani fight sama-sama atasi. Sebab skrin tani tidak dapat melarang di antara kanak-kanak, sebab orang ni fascinated dengan digital device. May it be iPhone, iPad, apa saja kan. Jadi anak-anak ni kalau boleh dari kecil try to limit screen time lah. Lebih banyak untuk membaca buku. Dan buku ni macam-macam ni. Di luar tu macam-macam. Boleh beli buku yang ada soft books, ada yang senang. Sebenarnya banyak. Di Brunei banyak buku kalau tani kan dapat akses. Jadi start mereka umur boleh membaca, menulis, kurangkan screen time. Lebih banyak masa meluangkan yang tidur semua buku. Itu yang keempat. Jadi yang kelima, bagi saya untuk menjadi lebih terbuka pada mana-mana budaya, ambil yang baiklah. Mana-mana budaya, ambil yang baik. Contohnya aktiviti-aktiviti yang baik dalam budaya itu tadi ambil, gunakan. Daripada tu. So itu yang bagi saya sangat penting lah bagi kalau untuk menyerang untuk really mempromosi literasi di semua kanak-kanak. Baik, di KCTV sekarang ini doktor ada dikongsikan antara buku-buku yang
hasilkan di seluruh dunia, dan ini rewritten by Zeti Hamid, bermakna doktor sendiri yang menulisnya. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit mengenainya. Jadi yang terpampar di skrin ini adalah actually contoh buku-buku cultural stories around the world. Jadi buku saya ini adalah yang saya ceritakan balik. Ini buku ini adalah datangnya daripada negeri lain, berbanyak negeri ni. Saya aktif seorang penulis buku cerita kanak-kanak. Jadi buku-buku ini adalah cerita-cerita negeri lain. Yang pertama contohnya daripada negeri Filipina, Timor Leste, Vietnam, Iran. Jadi buku ini adalah saya ceritakan balik bila saya mendapatkan cerita ini daripada negeri-negeri yang contohnya yang disebut itu, mereka menulis sama saya. Jadi penulisan ini adalah untuk mempromosi budaya mereka juga yang positif. Jadi setiap buku-buku ini sebenarnya ada menceritakan budaya mereka sendiri. Jadi contohnya pakaian yang diorang pakai. Jadi itu yang saya ingin nyorang showcase lah dengan negeri-negeri berkenaan. Jadi saya rasa privilege dapat menulis cerita-cerita budaya mereka. Saya ceritakan balik dari segi easy language. Sebab ini target untuk kanak-kanak dari umur 5 ke 15 tahun boleh memahami cerita-cerita daripada negeri lain. Jadi dari segi accessibility of language ini mungkin doktor boleh menekankan lebih lanjut mengenainya, apakah bahasa yang digunakan dan juga bagaimana caranya untuk mengetahui sesuatu buku itu adalah boleh digunakan untuk had umur sebegini. Sebenarnya buku-buku ni kebanyakan buku yang saya nampak di luar ini jarang kami membuat had limit age. Ada buku-buku yang terkhas, ada yang beritahu had limit berapa. Tapi I think bila kita ni sebagai ibu bapa dan seorang pelajar ataupun pendidik, bila tadi angkat buku tu kan, tadi nampak bahasanya tu kan. You can see kalau buku tu levelnya terlalu tinggi untuk kanak-kanak that level, dan cari yang lebih senang. Tapi ada buku ada grading system. Buku saya ni belum lagi saya bagi grading system. Saya masih lagi mempelajari lah level yang sesuai untuk kanak-kanak. Tapi sebaik-baik mana ada buku, kalau boleh dia buku itu seboleh-bolehnya mesti sesuai for all levels. Bagi saya nothing too difficult, nothing too hard. Okay, jadi anak-anak boleh mengambil buku tu dan saya faham bahasa yang digunakan. Sekarang ini buat masa ini buku ini adalah dalam bahasa Inggeris, tapi future plan untuk menterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Yang pertama, kedua diterjemahkan dengan bahasa negeri yang datangnya buku itu. Jadi itu adalah the next step of the collaboration yang saya akan membina dengan respektif adalah embassy sini kan, and High Commission. Atau target saya next step. Jadi buku ini akan dapat dibawa secara global. Diterbitkan di Brunei tapi akan diagihkan di negeri-negeri lain untuk mereka enjoy buku stories ini, especially Bruneian katanya. Menarik sekali ya. Betul, cukup menarik dengan ada pengongsian ataupun usaha berkenaan di mana ada ramai yang berusaha untuk membuat usaha sedemikian dengan adanya cerita-cerita dikumpulkan daripada seluruh dunia, cerita-cerita budaya mereka sendiri. Kita ni boleh dilihatkan kepada diri kita ni, dibaca kepada anak-anak. Malah juga kita sebagai ibu bapa ataupun dewasa kadang-kadang tidak mahu memerlukan cerita-cerita yang terlalu berat ini. Mau yang sedikit saja, malah juga kalau boleh tak ada gambar. Itulah yang sebenarnya target ataupun tumpuan daripada Dr. Malak Zeti sendiri, ianya diberikan kepada keseluruhan peringkat umur. Maksudnya salah satu cara yang terpenting sebenarnya untuk meningkatkan literasi, apatah lagi literasi komunikasi antara budaya adalah dengan membaca mengenai dengan budaya-budaya tersebut. Bukan saja anak-anak ketani ataupun ketani sendiri dapat meningkatkan ilmu ketani dari segi bahasa, tetapi juga mengenali dengan lebih lanjut mengenai dengan cerita-cerita yang penting bagi rakyat rakyat mereka, dan juga apakah antara elemen-elemen penting di dalam budaya-budaya tersebut. Menarik sekali inisiatif oleh Persatuan Membaca dan Literasi Brunei, Rela Brunei. Bagi mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan perkembangan Persatuan Membaca dan Literasi Brunei dan antara inisiatif-inisiatif yang diungkayahkan, mungkin Puan Doktor boleh mengongsikan mengenainya. Dengan ringkas. Ringkas saja, kami ada membanyakkan usaha untuk pembacaan bagi kanak-kanak. Contohnya minggu depan, saya rasa next week 15, kami ada menjemput wakil daripada setiap embassy dan High Commission untuk buat pembacaan sama kanak-kanak Brunei. Jadi insyaAllah next week 15 kalau confirm, kami menjemput anak-anak Brunei untuk datang
ke persatuan kami untuk membuat pembacaan. Jadi High Commissioner himself, I think Australian High Commission is coming to our office to read sama children. Seterusnya memberikan buku-buku daripada negeri mereka. Jadi buku secara free ya. Jadi that's one of the initiative. Ya, saya pun percuma, saya pun sangat terujalah untuk menunggu. Jadi saya mengambil peluang untuk memanggil anak-anak Brunei Ketani untuk berkongsi sama, mendengar cerita rakyat daripada negeri Australia dan cerita mereka contohnya. Itu adalah satu inisiatif dari persatuan untuk mempromosi dan untuk encourage kanak-kanak untuk membaca. Itu yang pertama. Kedua, kami juga ada mengadakan aktiviti pembacaan secara simple lah. Mungkin kami buat pementasan drama, jadi akan berlangsung and so forth. Dan kalau ingin melihat our orang kembangan, IG kami lah. Paling senang IG kami. Okay, we follow us Arella Brunei. That's where we are. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Puan Dr. Malaizeti binti Sheikh Abdul Hamid telah pun sudi hadir ke Rampai Pagi pada hari ini untuk menerangkan mengenai dengan Hari Literasi Antarabangsa dan juga mengenai dengan tajuk Literasi Komunikasi Antara Budaya. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.